Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, pemilik, penguasa, pentadbir, raja di atas sekalian raja, yang segala-galanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Selawat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir, penutup sekalian nabi dan rasul, kekasih Allah yang paling agung, manusia yang paling sempurna dan istimewa, yang menjadi kekasih Allah dan menjadi Rasul yang terbaik. Dialah contoh dan teladan untuk kita selaku umatnya, dan dialah yang kita harapkan syafaatnya di hari akhirat kelak, dan dialah yang kita harapkan untuk membawa kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Juga selawat ke atas Nabi ataupun ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita baca hadis bab kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Dalam kitab Lu'lu' wal Marjan, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah, Allah beri kepada kita rezeki. Kita dah baca sampai ke hadis yang ke-542. Dan hari ini kita akan baca dari hadis 543. Jadi siapa-siapa yang ada buku boleh tengok muka surat 432 ni. Siapa yang tak ada buku kena ada PDF, boleh ambil PDF. PDF ni Syahir share kat komen, boleh share. Nak Ustaz tak boleh nak share muka tengok online dengan telefon. Boleh share kat tengah line, tak boleh pasal tengok skrin dia kan. Nanti kita tubik skrin, naik cerita benda lain pula. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah lah kita dapat baca hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita zaman ini alhamdulillah, terutamanya di Malaysia lah, sudah banyak siri-siri bacaan hadis, dan orang mula mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah kita ni orang yang paling layak, tidak, tetapi kalau kita jadi orang yang membaca hadis, menyampaikan hadis, boleh jadi ada orang yang lebih faham daripada kita. Tetapi sudah cukup bagi kita membacakan hadis dan menyampaikannya sebagai satu kemuliaan dan kelebihan. Dua-dua ada galakan, mempelajari Quran dan mengajarkannya, serta mendengar hadis dan menyampaikannya. Okey. Kalau dalam hadis berkaitan dengan orang mengajar Quran, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu orang mengaji Quran dan mengajarkannya. Dalam hadis pula berkaitan dengan menyampaikan hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, naddarallahu mra'an sami'a maqalati fa'addaha kama sami'. Allah menjadikan berseri-seri wajah di hari akhirat nanti orang yang mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikannya sebagaimana dia dengar. Menyampaikannya sebagaimana dia
dia dengar. Jadi ada satu kelebihan menyampaikan kepada orang lain hadis yang dengar. Yang kedua, Nabi sebut sebagaimana dia dengar, inilah yang menjadi asas kepada ahlul hadis yang meletakkan syarat tamud dhabt, iaitu kuat ingatan. Kuat ingatan ni untuk menyampaikan hadis perlu kuat ingatan supaya hadis tu sama seperti asalnya. Beza dengan Quran. Quran ni Allah jaga dan dia mutawatir. Orang tak boleh tukar. Kalau ada orang tersilap pun, orang lain akan betulkan. Tapi hadis dia tidak semua hadis sampai kepada darjat mutawatir. Tapi alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Fuad Abdul Baqi ini dia telah menghimpunkan hadis-hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Pertama, terima kasih kepada Imam Bukhari. Dia kumpulkan hadis-hadis yang sahih dan diletak dalam satu kitab Sahih Al-Bukhari. Kemudian terima kasih kepada Imam Muslim yang kumpul lagi hadis-hadis sahih, diletak dalam kitab dia Sahih Muslim. Ada sahih di kalangan ni yang bersamaan. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Kita panggil hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ni kemuncak kepada hadis sahih. Paling sahih hadis mutawatir kalau dari sudut kategori ramainya riwayat. Yang kedua, bila hadis ahad, paling sahih ialah hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Maka kita dengan kitab ni, kitab hadis-hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk membacakannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis yang ke-543 iaitu hadis Ummi Atiyah qalat, Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, dia kata apa? Nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, kami, yakni wanita, telah dilarang menghantar jenazah. Apa maksud menghantar jenazah? Iaitu mengikut jenazah ke kubur. Itu maksud menghantar jenazah, pergi sampai ke kubur. Kami dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan wanita dilarang mengikut jenazah ke kubur. Walam yu'zam alaina, akan tetapi tidak ditegaskan bagi kami, tidak ditegaskan atau tidak diwajibkan hal tersebut bagi kami. Dalam nota kaki ini disebut, larangan dalam hadis ini tidak bererti pengharaman, kerana dengan dalil perkataan Ummu Atiyah setelahnya, walam yu'zam alaina, dan tidaklah ditegaskan ke atas kami. Jadi apa hukum wanita mengikut jenazah ke kubur? Ada dua pandangan lah berdasarkan larangan ni. Satu, larangan ni membawa hukum haram. Yang kedua, membawa hukum makruh. Jumhur ulama mengatakan dia adalah makruh berdasarkan perkataan Ummu Atiyah, walam yu'zam alaina. Inilah pandangan mazhab Syafi'i, sebahagian daripada mazhab Hambali, dan pandangan sebahagian daripada salaf, bahawa hukum mengikut jenazah bagi wanita ke kuburan hukumnya makruh. Makruh. Sebab apa makruh? Sebab apa dilarang? Sebab sifat wanita ni biasanya
dia meratap kepada kematian. Jadi mungkin ada orang tu kata saya tak meratap, saya boleh pergi. Tapi hukum tu dia tidak kira atas individu. Umumnya begitu, maka diberikan hukum secara keseluruhan. Kalau kita tengok dalam bab ratapan sebelum daripada ni, tampar pipi, koyok pakaian, tarik rambut, berkata perkataan jahiliyah seperti tak setuju dengan takdir dan seumpama dengannya, banyak berlaku dari kalangan wanita. Sebab itu mereka dilarang. Kalau Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin melarang. Boleh jadi wallahu ta'ala alam, oleh kerana tempat mereka ni, dia tengok wanita ni meratap kuat ke ataupun dari sudut hujah dia ambil perkataan larangan tu sebagai tahrim, maka itulah pandangan Syekh bin Baz dan Ibnu Utsaimin dan juga Lajnah Fatwa Kerajaan Arab Saudi. Kan tetapi disebut dalam Sahih Al-Bukhari ataupun disebut dalam syarah kepada hadis ini, jumhur ulama mengatakan makruh. Jumhur ulama mengatakan makruh. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau nak pergi juga, jangan pergi sampai ke kubur lah kalau gitu. Kalau nak apa tu, jaga. Tapi kebanyakan wanita ni sampai dia tunggu di rumah lah. Tunggu di rumah. Dia hantar suami dia ke, hantar ayah dia ke, sampai di rumah ataupun dia tak masuk ke kawasan perkuburan. Tapi kalau masuk juga dalam mazhab Syafi'i, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nanti dia kata pula, tak boleh lah gitu, kenapa orang lelaki boleh pergi, dia tak boleh pergi. Dia dalam bab agama ni, kita tak boleh nak ukur, jangan ukur banding kita dengan orang lain. Kita banding kita dengan perintah Allah. Sejauh mana kita mentaati perintah Allah. Boleh jadi seorang individu tu perintah dia lain, sebagaimana kita di pejabat lah contoh. Perintah kepada kita boleh jadi tak sama dengan kawan kita. Boleh jadi tak sama dengan kawan kita. Jadi bila kita buat hak kita, jadilah kita pekerja yang taat. Bila dia buat hak dia, jadilah dia pekerja yang taat. Tapi kita tak boleh nak banding, kenapa saya tak boleh buat hak dia buat, dia pula tak boleh kata kenapa saya tak boleh buat apa yang dia buat. Dalam soal agama tu, saya nak suruh faham konteksnya. Dalam soal agama, dia bukanlah individu tu, individu ni dah. Tapi ada perkara yang Allah Ta'ala perintahkan kepada wanita, ada perkara yang Allah Ta'ala perintahkan kepada lelaki. Nanti orang lelaki tak boleh kata, kenapa orang perempuan boleh solat kat rumah? Orang wanita kata, saya pun nak pergi solat Jumaat juga. Dia pakat tak. Orang lelaki mentaati Allah pada perintah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. Wajibnya bagi mereka mendatangi solat berjamaah. Wajibnya bagi mereka mendatangi solat di masjid, solat Jumaat. Adapun wanita, dia mentaati Allah pada perintahnya. Ada orang tanya, kenapa orang wanita nak pergi umrah kena ada mahram? Orang lelaki boleh pergi umrah macam tu je. Sehingga dia tanya, tak boleh tak kita nak pergi tanpa mahram? Dia tanya macam tu juga. Dulu siapa orang tipu visa dan sebagainya. Jawapan dia, bila Allah suruh kita pergi dengan mahram, tiba-tiba kita tak dapat pergi sebab tak ada mahram, maka berharaplah pahala kerana kita tak pergi. Pasal apa? Di saat kita tak pergi tu, kita sedang mentaati Allah. Gitu sebagai contoh. Dan banyak kes lain, kategori dia dilihat sejauh mana kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama juga, kalau nak pergi ke kubur, tiba-tiba dia teringat larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi dia tak pergi. Dia tak tanya dah kenapa orang perempuan tak boleh pergi. Tak, dia akan tanya sejauh mana dia nak taat kepada perintah Allah dan Rasul. Jadi itulah kita dalam soal agama. Dalam soal agama, ukurannya takwa ni ialah sejauh mana kita mentaati perintah Allah. Sejauh mana kita mentaati perintah Allah. Ada yang Allah Ta'ala perintahkan, ada yang Allah Ta'ala perintahkan, panggil apa? Yang tak sama dengan orang lain. Contohlah kalau kita kata orang lelaki yang paling dia kena taat adalah ibu dia. Tetapi kalau orang wanita yang paling dia kena taat adalah suami dia. Dan begitulah sifat takwa. Sejauh mana perintah Allah kepada kita tu, di situlah nilai ketakwaan. Jadi berbalik kepada isu ziarah kubur ni supaya tak timbul orang kata wanita ni tak adil lah. Tak adil lah dia tak boleh pergi. Sebab kita tengok orang lah ni dia pergi ramai-ramai, kumpul pula wanita pula duk celah-celah lelaki tu, ada pak dia. Ada yang pergi siapa nak lagi dekat tengok jenazah masuk dalam kubur, bercampur pula dengan golongan lelaki. Padahal orang lelaki lah biasanya nak duduk uruskan jenazah, nak angkat jenazah masuk dalam kubur, nak panggil kambuh tanah dan sebagainya. Jadi kalau dia nak pergi pun dia pergi jauh sikit lah, jangan duduk sampai bercampur dengan golongan lelaki. Tapi kalau dia nak mentaati perintah Nabi SAW, dia tak pergi. Bukan berarti dia tak sayang, tetapi di saat itu dia mentaati perintah Nabi SAW. Tak timbul dia kata, oh dia tu tak sayang pun kepada ayah dia, tak sayang pun kepada abang dia, tak sayang pun kepada adik-beradik dia, pasal dia tak pergi ke kubur. Tak, pasal dia sedang mentaati perintah Allah. Baik, boleh faham Bab yang seterusnya, babun fi ghuslil mayyit, bab pada memandikan jenazah. Hadis Ummi Atiyah Al-Ansariyah qalat, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu faqala ighsilnaha thalathan aw khamsan aw akthara min dhalika in ra'aytunna dhalika bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafura aw syai'an min kafur fa idza faraghtunna fa'adhinnani falamma adhannahu fa'atana haqwahu faqala ash'irnaha iyyahu ya'ni izarahu, muttafaqun alaih. Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat kami ketika putri baginda meninggal. Lalu baginda bersabda, mandikanlah dia 3 kali, 5 kali atau lebih jika kalian menganggap perlu dengan air dan daun bidara, dan yang terakhir dengan kapur barus. Allah tertekan pula dah. Kejap, jauh lagi ni. Ya salam. Lima apa? Sekejap. Allah. Tertekan pula ni.
Ratapan akibat mandikan jenazah. Baik. Jika telah selesai beritahukan kepadaku, ketika selesai kami pun beritahu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda memberikan sarungnya kepada kami sambil bersabda, pakaikan kepadanya, pakaikan kepadanya. Kitab Janaiz bab mandikan orang yang mati dan wuduknya dengan air dan daun sidir. Maka itu kaifiat bagaimana nak memandikan jenazah. Pertama, di situ ada sifat basuhan dia 3 kali basuh atau 5 kali atau lebih, tengok kepada keadaan. Kalau kita tengok dalam kitab fiqh, ada lagilah pendetilan dia. Macam mana bermula daripada membersihkan tubuhnya daripada kotoran, kemudian tekan perut dia dulu sebelum mandi, biar keluar najis-najis yang ada. Nanti kita kalau nak buat tu kena kursus jenazah. Dan ni semalam saya baca beberapa tulisan adanya pihak-pihak NGO yang bantu Kementerian Kesihatan sekarang ni, alhamdulillah, sekuat pengurusan jenazah untuk COVID ni. Rupanya ada NGO yang buat, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati mereka semualah. Nak uruskan jenazah ni bukan sesuatu yang mudah zaman kita ni. Kena PPE, full PPE. Kadang-kadang dia kata 2-30. Kadang-kadang 20-30 jenazah satu hari. Musim COVID ni, mandi jenazah di Kuala Lumpur ni, satu NGO tu 20-30 jenazah. Dia lah umur orang mati berapa sehari lah ni kalau COVID? 200 lebih. Semalam apa yang meninggal COVID semalam? Waktu kita pergi ziarah di tempat pengurusan jenazah di Masjid Nabawi, dia memang ajak sukarelawan yang nak berkhidmat untuk mandi jenazah. Jadi besar pahala dia. Nanti kita sebut nanti kelebihan orang yang menguruskan jenazah nanti. Baik. Sambungan hadis yang ke-545. Hadis Ummu Atiyah Al-Ansariyah qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naghsilu ibnatahu faqala ighsilnaha 3 aw 5 aw akthara min dhalika bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafura fa idza faragtunna fa'adhinnani falamma faragnahu adhannahu فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه فقال أيوب أحد الرواه وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد وكان في حديث حفصة اغسلنها وترا كان فيه 3 أو 5 أو 7 وكان فيه أنه قال ابدأنا بيمينها بميامينها ومواضع الوضوء منها وكان فيه أن أم عطية قالت ومشطناها 3 قرون متفق عليه. Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ketika kami sedang memandikan putrinya. Beliau bersabda, baginda bersabda, mandikan 3 atau 5 atau lebih jika perlu dengan air dan daun bidara. Yang terakhir dengan kapur baru jika selesai bagi tahu aku.
Ketika selesai kami pun memberitahu kepadanya, maka baginda memberikan kainnya kepada kami sambil bersabda, pakaikan kepadanya. Ayub, salah seorang rawi hadis ni berkata, riwayat ni datang juga daripada Hafsah. Tadi Ummu Atiyah, ni Hafsah. Hafsah menceritakan kepadaku sama seperti hadis Muhammad ini. Kata tapi dalam riwayat Hafsah ada lagi tambahan, yakni keterangan, iaitu mandikanlah dia dengan bilangan yang ganjil, 3, 5 atau 7. Maknanya lebih tu, lebih berapa? Lebih dengan kiraan ganjil. Basuh 3 kali atau 5 kali, atau kalau perlu lagi tambah lagi sampai 7 kali. Okey. Dan ada juga tambahan, dahulukan bahagian kanannya dan anggota wuduknya. Dan Ummu Atiyah juga berkata, lalu kami sisir dan menggulung rambutnya menjadi 3 sanggul. Jadi ini kaedah untuk menguruskan jenazah. Selain daripada mandi, bilangan mandi itu 3 kali basuh, atau 5 kali basuh, atau 7 kali, bilangan ganjil mandi jenazah. Yang kedua, dahulukan dengan anggota wuduk dan sebelah kanan. Macam orang mandi janabah lah, orang mandi wajib kan, mandi wajib atau mandi junub. Mula-mula tu ambil wuduk dulu. Selepas ambil wuduk, basuh belah kanan, kemudian baru basuh belah kiri. Begitulah sifatnya mandi jenazah. Ambil wuduk dulu, start daripada yang kanan, kemudian baru yang kiri. Kemudian mandikan belah kanan, kemudian yang kiri. Dan ada satu lagi tambahan, itulah selepas dimandikan, waktu kafan tu kami sikat dia, buat 3 sanggul. 3 sanggul ni 3 ikatan rambut lah. Bahasa kita ni berapa? 3 apa? Ikat belah kanan, kiri dan juga atas ni. Toncang. Dia ikat jenazah tu, dia rapikanlah, maknanya dia rapikan jenazah sebelum dikafankan. Kalau rambut dia panjang boleh ikat lah. Terutamanya golongan wanita, sebab ni jenazah wanita. Kalau orang lelaki tidaklah nak kena ikat 3 tu, tak ikat lah, muka rambut dia pendek kan. Baik, hadis yang seterusnya, hadis Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada kami, waktu Ummu Atiyah kata ketika kami memandikan puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda kepada kami, dahulukan sebelah kanan dan anggota wuduknya. Tu kita dah jelaskan tadi. Bab yang seterusnya, ni bab mandi jenazah. Bab ni seterusnya bab kafan. Tapi dalam bab mandi ni baru ni ada isu. Ada orang siapa jenazah COVID ni mati syahid, tak perlu mandi. Dia syahid yang tidak mati di medan perang. Syahid tidak di medan perang. Hukumnya dimandikan secara ijma' ulama. Ijma' ulama kata kena mandi. Walaupun dia mendapat pahala mati syahid, tapi dia tetap dimandikan. Yang tak dimandikan ni orang yang syahid di medan perang, kerana dia ada berdarah, lumuran darah dia, dan darah dia akan menjadi saksi baginya di hari akhirat kelak, dan darah dia berbau harum seperti kasturi. Adapun orang mati
mati lemah ke, mati sebab sakit perut ke, mati sebab wabak ke, yang dikira hukum mati syahid, mereka tetap disolatkan, dimandikan, diuruskan jenazahnya, ya, seperti mana jenazah biasa, cuma dia mendapat pahala mati syahid. Dia mendapat pahala mati syahid. Jadi hak ni kena dimandikan dan disolatkan. Dimandikan, siapa kata ijma'? Imam An-Nawawi menyatakan ijma' ulama. Tak ada orang yang kata kena mandikan, tak perlu mandikan jenazah yang mati mendapat pahala syahid. Hatta kalau dia mati di tangan pemimpin yang zalim, kira mati syahid juga dari sudut pahala. Dia ni berdepan dengan pemimpin yang zalim, dia bagi nasihat, tapi pemimpin tu tak dengar, lalu dia bunuh. Maka tetap saja orang tadi kena ambil dia, mandikan dia, kafankan dia. Pasal apa? Sebab dia mati bukan di medan perang. Yang mati syahid ni tak dimandikan, hanya yang mati di medan perang. Baik. Dalam bab mandikan jenazah ni, perbahasan dia panjang. Boleh tak orang kafir memandikan jenazah orang Islam? Jawapannya tidak boleh, tidak sah kalau orang kafir yang mandikan jenazah orang Islam. Saya pernah ke Bosnia dulu, sampai mereka cerita waktu dulu jahilnya orang Islam di Bosnia, sampai satu tahap orang Islam mati, orang kafir yang uruskan jenazah orang Islam. Sampai tahap tu. Adakah orang Islam nak urus? Tak ada orang Islam nak urus. Orang kafir menguruskan jenazah orang Islam. Dahsyat. Sebab tu Allah Ta'ala ni uji mereka. Hukum orang kafir memandikan jenazah orang Islam tidak sah. Orang Islam juga mandikan. Dan orang Islam tak perlu dimandikan mayat orang kafir. Okay? Ni kalau berlaku, biasanya golongan mu'allaf lah. Kalau ahli keluarga dia tu belum Islam, dia nak uruskan jenazah adik dia, abang dia yang masuk Islam, contohlah, maka masa tu tidak boleh. Orang Islam sahaja menguruskan jenazah orang Islam. Dia pun tak boleh solat lepas tu. Kenapa dia nak uruskan kan? Dia boleh tengok je lah. Dia boleh tengok. Yang boleh tengok pun bukan boleh tengok mandi, boleh tengok orang uruskan. Okay? Bab memandikan jenazah ni. Siapa yang paling layak memandikan jenazah? Kalau lelaki, pertama orang yang dia wasiatkan. Orang yang dia wasiatkan. Kemudian golongan lelaki yang dekat dengan dia, adik-beradik dia, keluarga dia lah. Kalau ayah dia masih ada, tok dia masih ada, orang yang dekat dengan dia. Kalau tak ada lagi, maka lelaki-lelaki lain, seperti kita agak pengurusan jenazah tu lah. Kalau orang perempuan pula, begitulah juga, orang perempuan yang uruskan jenazah dia. Apa hukum kalau suami memandikan isteri dan isteri memandikan suami? Jawapan dia boleh. Jawapan dia boleh. Malah Aisyah radhiyallahu anha kata, kalaulah boleh diundur balik, saya tidak mandikan jenazah Nabi melainkan isteri-isteri dia. Jadi boleh isteri-isteri memandikan jenazah suami, dan boleh suami memandikan jenazah isteri. Adapun orang lain, orang lelaki tak boleh nak menguruskan jenazah perempuan, dan jenazah perempuan tidak boleh diuruskan oleh orang lelaki. Rekahnya begitulah. Okey. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bab yang seterusnya, bab mengkafankan mayat.
cerita bab hukum jenazah ni cerita bab mayat lah kitanya. Hadis Khabbab radhiyallahu anhu. Qala hajarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam naltamisu wajha Allah fawaqa'a ajruna 'ala Allah faminna man mata lam ya'kul min ajrihi syai'a minhum Mus'ab ibn Umair wa minna man ayna'at lahu thamaratahu fahuwa yahdubuna qutila yawma Uhudin falam najid ma nukaffinuhu illa burdatan idza ghattayna biha ra'sahu kharajat rijlahu wa idza ghattayna rijlaihi kharaja ra'suhu fa amarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nughattiya ra'sahu wa an naj'ala ala rijlaihi min al-idkhir. Muttafaqun alaih. Khabbab radhiyallahu anhu berkata, kami berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharap redha Allah, kerana mengharap redha Allah. Maka kami mendapat pahala dari Allah. Ada yang di antara kami yang mati sebelum merasakan ganjarannya sedikit pun. Di antara mereka adalah Mus'ab bin Umair. Dan ada di antara kami yang sampai berbuah tanamannya, maka dia dapat mengetamnya, yakni menuai hasilnya. Itu setelah hijrah, ada sahabat mati awal. Dia tak ada tengok kemenangan Islam di Madinah. Jadi antara yang meninggal awal ialah Mus'ab bin Umair. Padahal dia ni siapa? Dia ni duta Nabi ke Madinah. Dia pergi mula-mula sekali. Sebelum orang lain hijrah, berlaku perjanjian Aqabah yang pertama, Nabi hantar Mus'ab dulu pergi. Mus'ab lah yang berdakwah sehingga orang Madinah boleh datang pujuk Nabi dalam bai'ah Aqabah yang kedua, ajak Nabi berhijrah ke Madinah dan mereka akan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang buat kerja awal? Mus'ab bin Umair. Dia ni adalah duta Nabi yang mengajarkan Al-Quran kepada orang Madinah. Tapi qadarallah, dia tak sempat tengok Madinah yang gilang gemilang. Pasal apa? Dia meninggal dalam perang Uhud. Kata Khabbab, Mus'ab bin Umair meninggal dalam perang Uhud dan kami tidak mendapatkan kafan untuknya selain selimut yang jika kami tutup kepalanya nampak kaki. Jika kami tutup kaki nampak pula kepalanya. Jadi kain kafan tu ada kain selimut kecil. Dia tidak dimandikan tapi ditutup mayatnya. Bila nak tutup tu cari-cari, adalah selimut kecil ni. Bila tutup belah ke atas, tarik naik kepala, keluar kaki ke bawah. Atau tutup kaki, nampak kepala atas. Jadi bila mereka tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami menutup kepalanya dan menaburkan bunga idkhir, iaitu daun-daun. Ada idkhir ni pokok macam apa? Pokok kayu lah kita kata. Daun-daun atau rumput rampai yang ada tu ambil, kemudian tutuplah kakinya. Jadi kepala tutup elok, kaki tutup dengan pokok idkhir tu. Idkhir tu lebih kurang rupa dia tak ingat lah, rupa dia. Tapi nak ayatnya ditutup dengan tumbuhan lah. Tutup dengan tumbuhan. Tutup sehingga kalau kita kata rupuk kering kan, ambil rupuk kering tu tutup.
Padahal Mus'ab bin Umair ni orang yang asalnya kaya. Ingat tak, waktu dalam perang Badar, dia pergi perang Badar. Dan salah seorang yang ditawan di perang Badar ialah abang dia. Dia kata kepada seorang sahabat yang tawan abang dia, "Mu jaga molek dia ni. Mak dia ni kaya, kamu boleh tebus dengan harta banyak." Abang dia kata, "Mu kata lagu tu di, padahal kita ni adik-beradik." Kata di Mus'ab, ditunjuk kepada sahabat yang Islam tu, "Inilah dia adik-beradik aku, bukannya kamu." Siapa begitu? Mus'ab ni mendahulukan agama. Dia kata adik-beradik dia adalah saudara seagamanya, bukan adik-beradik abang dia yang lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi asal dia orang kaya, tapi dia memilih Islam, tinggalkan harta, tinggalkan keluarga, pergi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhijrah ke Mekah dan mati di medan Uhud dalam keadaan tak ada kain kafan. Besarnya perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di sinilah ujian kita. Boleh tak setara Mus'ab bin Umair? Memang confirm lah kita ni tidak sahabat, dia tu sahabat Nabi. Cuma kita nak ambil apa? Sifat dia meninggalkan dunia kerana agama. Rela hidup susah, rela hidup susah. Bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia susah. Tapi dia rela dalam kesusahan asalkan dapat berpegang dengan agama wasallam. Jadi bab kafan ni kena dahulukan yang kepala banding dengan kaki. Hadis yang seterusnya, hadis 548, hadis Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati athwabin yamaniyatin bidin sahuliyatin min kursuf laisa fihinna qamisun wala imamah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 helai kain putih buatan Yaman, sahul, yang diperbuat dari katun tanpa memakai, yakni kain kapas lah, yang dibuat daripada kain kapas tanpa memakai gamis ataupun serban. Jadi Nabi dikafan dalam keadaan 3 helai kain putih yang dari Yaman, dari sahul Yaman, diperbuat dari kapas, yakni kain cotton lah bahasa kita, kain biasa lah, tanpa memakai gamis, pakaian ataupun serban. Baik. Yang seterusnya, bab fi tasjiyatil mayyit, bab menutupi jenazah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi burdin hibratin, sujjiya sujjiya bi burdin hibaratin, hibarah. Idkhir ni pokok yang dari Hijaz yang haruman, yang berbau harum. Pokok idkhir ni dia pokok-pokok macam pokok renek gitu. Cerita tadi lah. Jenis kalau kita tengok pun rati-rati kecil, upuk-upuk gitulah. Wallahu ta'ala alam. Baik. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, yakni wafat, ditutupi dengan burdah, yakni serban.
bergaris-garis yang halus. Itu jenazah ni, adab jenazah bila dia meninggal kita pun tutup dengan kain. Yang ni biasa dah berlaku lah ni. Cuma kalau detail lagi kak, kalau orang meninggal tu cepat-cepat tutup mata dia, cepat-cepat tutup mulut dia, ikat dengan kain. Supaya apa? Supaya bila mayat tu keras, sebab mayat ni dia akan kerah. Ya. Tangan dia pun lama-lama dia akan kejang. Kaki dia pun begitu juga. Jadi waktu dia meninggal mula-mula tu cepat-cepat betulkan. Mana letak tangan tu letak dekat dada, mata tu pun kita tutup. Macam mana tutup dia? Ambil jari kita ni letak atas kelopak mata, lurus turun kat bawah. Lurus turun ke bawah, tutup mata dia. Lepas tu mulut dia pun ikatlah dengan kain. Jangan biar tenganga gitu. Sebab apa? Bila dia dah lama, makin lama sendi dia mula kerah, maka nak betulkan tu payah. Jadi selepas kita betulkan, ikat elok, barulah kita tutup dengan kain. Jangan pula tiba-tiba tutup kemudian mata terbuka. Mari orang bila buka tu tengok mayat terbuka mata, terkejutlah orang tu. Tutup mata dia. Apa? Kalau tengok mata terbuka lah, dia pun tengok, sudah dah lah mayat ni. Memang mayat ni dia akan mata dia tu memandang, orang panggil memandang ke atas. Dia akan tengok roh dia, kan roh dia naik. Mayat ni dia mata dia terbuka. Jadi bila dia meninggal kita tutup mata dia. Tutup mata dia, kita ikat. Pasal ni pun akan longgar. Dia punya rahang ni. Jadi ambil tali, ikat. Ada orang tak faham, dia ingat tu ikat tu buat reben ke apa semua. Tak ada, jangan buat. Ikat tu tujuan dia nak tutup rahang ni. Tutup, ikat biar rapat sini, tutup rahang dia, kemudian tutup mata dia. Okay? Lepas tu tutup dengan kain jenazah dia. Baik, yang seterusnya, bab menyegerakan penguburan jenazah. Hadis yang ke-550. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa in yaku siwa dhalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakanlah penguburan jenazah. Makna segerakanlah tu cepat-cepatlah uruskan jenazah sehingga dia masuk ke kubur. Itu maksudnya. Cepatkanlah pengurusan jenazah sampai dia masuk ke kubur. Kerana jika dia orang soleh, maka kebaikan untuknya ketika kalian segerakan. Jadi kalau dia orang soleh, qaddimuni. Dia panggil dalam hadis yang lain, Nabi SAW kata, apabila jenazah tu diusung, kalau dia jenazah yang baik, dia kata apa? Cepatlah. Qaddimuni. Pasal apa? Sebab dia nak pergi kepada tempat yang baik. Jadi kita jangan tahan dia lama. Segerakanlah dia untuk sampai ke tempat yang baik untuknya. Fa khairun tuqaddimunahu ilaihi. Tuqaddimunaha. Itu adalah kebaikan yang kamu segerakan untuknya. Jadi dia akan berada dalam taman syurga secepat mungkin. Kalau dia orang baiklah. Wa in yaku siwa dhalik, sekiranya selain daripada soleh, yang ni bukan soleh lah, tidak soleh ni orang jahat lah. Fasyarrun, maka dia adalah keburukan. Maka keburukan untuknya
ketika kalian meletakkan di bahu kalian. Ataupun disebut ketika diletakkan dari an riqabikum. Ia adalah keburukan yang telah kalian turunkan dari bahu kalian. Itu kita berlepas diri dari keburukan dia. Jadi kalau dia tu jenazah yang tidak baik, kita nak cepat-cepat berlepas diri daripada keburukan dia. Kita pun segerakan. Kita pun bimbang, takut nak duduk lama-lama menyemari benda-benda yang memberikan keburukan, ataupun dia sebenarnya tak baik untuk kita, jadi kita segerakan dia pergi ke kubur, biarlah urusan dia diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta agar Allah Taala ni mematikan kita sebagai husnul khatimah, mayat dalam keadaan yang baik, meninggal dalam keadaan yang baik. Ada orang meninggal baik sungguh, sifat meninggal dia dalam keadaan berwudu, dalam pakaian salat, sedang menghadap kiblat, tiba-tiba meninggal dalam sujudnya. Allahu Akbar. Ada orang meninggal waktu nak pergi ke masjid. Ada orang meninggal dalam seruan azan. Tapi paling utama kita kata meninggal dalam keadaan Islam, itulah dia husnul khatimah. Yang lain bonus tambahan. Kita tengok ada seorang tu meninggal, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru selepas salat duduk paling belakang, zikir sekejap, rebah meninggal. Ada orang meninggal waktu setengah dalam berpakaian ihram dan sebagainya. Jadi semua tu adalah kebaikan-kebaikan yang dia akan dapat segera apabila dia meninggal. Kita minta begitulah keadaan kita, biar Allah matikan kita sebagai orang yang saleh dan Allah matikan kita dalam keadaan yang baik. Dan kita kena minta dengan Allah, cita-cita tu minta dengan Allah agar Allah matikan kita dalam kebaikan. Kadang-kadang kita ni galik, bila cerita bab ni baru mikir bab mati. Kalau tak cerita bab ni duk galik, tak mikir bab mati. Bila tak mikir bab mati ni gak, macam-macam lah dalam urusan hidup kita ni. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita semua muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita berhenti setakat tu dululah. Insya-Allah kita akan sambung pada hadis yang ke-551. Bab kelebihan solat jenazah dan menghantarnya ke kuburan. Kelebihan solat jenazah dan kelebihan hantar ke kubur. Tiba-tiba baca ada kelebihan hantar kubur. Ustaz, macam mana orang perempuan nak dapat ni? Cerita yang sama macam kita kata tadi. Kelebihan ni tiba-tiba kita tak pergi hantar kerana mentaati Allah. Maka mana yang lebih baik? Mana lebih baik? Mentaati Allah ke nak mengharap kelebihan yang umum? Jawapan dia, mentaati Allah lebih utama. Insya-Allah dalam ketaatan itu pahala lebih baik daripada yang kita dengar tu. Cuma kita tak tahulah. Pasal apa? Di saat itu kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Okey? Cukup setakat tu dululah. Wallahu taala alam. Nak tambah pun tak tambah dah lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.